level ni lebih tinggi. Dia punya, maksudnya momentum dia tinggi. Tapi price ni tak dapat break. Masa ni kita berada dekat simpang ni. Sekiranya dia turun, lepas tu dia naik, dan sini dia buat lebih tinggi lagi, kita ada higher high kat sini, then saya akan tukar ni kepada 1, 2, 3, 4, 5 ke atas. Kalau ini berlaku, apa jadi kepada USD? Apa jadi kepada USD? USD lemah. Nampak? Minggu ni semua Fed, technical, semua cerita dia selari pada minggu ni. Sejak daripada minggu lepas, semua cerita selari. Market is very clear at the moment. We are at that intersection. Okay, we are at that intersection. Dan sekiranya USD lemah, Euro kuat, apa akan jadi kepada indeks? Apa jadi kepada indeks? Terbang habis. Faham? Duit murah. Boleh? Okay. Duit murah. Macam kita nampak rupiah murah melancong dekat Jakarta, sama. Boleh? Benda sama. Ya? Orang beli indeks tak? Indeks tu saham. Ya? Kalau duit nak beli saham tu, dia macam ni. Tengok indeks tu macam kain batik. Saham tu macam kain batik dekat Jakarta. Faham? Denny dari mana Denny? Denny dekat mana? Denny dekat mana? Brunei. Okey. Kuala Belait dekat mana? Bandar dekat mana? Oh, Denny dekat bandar kan? Dekat bandar kan? Okey. Kalau shopping dekat KK murah kan? Dekat mall dekat Miri tu sebab exchange rate kan? Waalaikumsalam. Jadi kalau duit ringgit jatuh, kita shopping lagi banyak. Betul tak? Kalau exchange rate dia turun jadi 3 poin berapa ke, 3.6 ke kan? Sama, benda sama. Jadi kalau dolar jatuh, kita akan ada pembelian. Sebabnya duit ni murah. Sama. Indeks. Okay. Kalau indeks ni naik, apa jadi kepada JPY? Apa jadi JPY? JPY lemah. Apa jadi kepada Australia dollar, New Zealand dollar, Canada dollar? Apa jadi? Okey, seronok pula tengok semua faham. Okey. Boleh? Nampak cerita dia? Kita sekarang ni dekat simpang. Yang pentingnya adalah kepada Fed pada minggu ni, apa Fed nak buat? Kalau Fed umumkan dia start tapering, kurangkan kredit, ekonomi tengah dingdong, saya tak nampak dia akan buat benda tu lah. Saya tak nampak dia buat benda tu. Tapi disebabkan oleh teknikal, saya masih tandakan dolar ni sebagai kuat. Kita jangkakan dolar ni kuat. Berdasarkan teknikal, tetapi berdasarkan fundamental, saya tak nampak Fed start taper. Maksudnya, kita tak tahu lagi jumlah kes naik ke, jumlah kes turun ke. Dah lah orang tengah bergaduh Minneapolis kan. Kat mana nak dapat cerita Fed? Tak payah tahu cerita. Trade technical. Sukati dia lah dia nak cerita apa. Kita tak tahu. Kita tak tahu. Trade your technical. Maksudnya ada your setup trade dia. Kalau nak tengok boleh. Pergi dekat Federal Reserve punya website tengok. Tapi buat apa pun. Itu pukul 2 pagi kan. Baik tidur. Letak entry, stop loss TP, trade. Don't worry dia nak cakap apa. Powell pun tak tahu dia nak cakap apa. Macam mana kita nak tahu dia cakap apa. Okay, biar market buat kerja dia. Kalau anda trade dan anda silap, stop loss,
then anda ikut balik cerita dia. Tunggu set up yang anda nampak. Macam tu trade. Kalau kita bimbang satu-satu news, tak trade kita. Kita duk tengok feed pengsan kita. Bukan kita kerja trader, kita sebagai retail trader lain. Okay, cerita dia, we are at that very interesting juncture di mana Euro USD, nampak? Level dia pun interesting, and market now is looking at some strength untuk USD because of data NFP pada minggu lepas. Kita nampak untuk apa ni pun dekat simpang, so kita tengoklah what will happen. At the moment, this is my, berdasarkan technical, ini my projection. But if this level is break, next level kita akan tengok kepada weekly, sekiranya atas ni break. Kita ada instrumen berkaitan iaitu USD SEK. So, sebab saya tengok USD SEK bukan apa. Ni dia. Tengok ni. Ini adalah untuk Euro USD. Ini Euro USD. Atas ni Euro USD. Ni yang kita ceritakan tadi. Bila masa saya buat benda tu. Okay. Another one is USD SEK. Okay. Okay. Ada nampak tak? Dua chart ni adalah inverse. Nampak kan? Nampak kan? Ini Euro USD, ini USD SEK. SEK dengan Euro ni adalah sama, lebih kurang. Against USD. Cerita dia, USD SEK ni dah break. Swedish krona, ni Swedish krona. Sweden tu dekat Euro. Jadi faktor-faktor dia adalah sama dengan Euro. Technical dia tak kisah pasal fundamental. Kisah pasal technical. Anda nampak tak dia sama? Ustaz, anda nampak tak movement dia adalah sama? Ini Swedish krona, Sweden tu antara negara dalam Eurozone yang tak pakai Euro. Dia pakai duit dia, krona. Kita ada few lah. Kita ada macam UK kan. Okay. Cerita dia, pergerakan dia sama. Masalahnya, dia dah break. Nampak? Dia break out. Level yang kita tengok ni, dia break. Jadi, kalau Swedish krona ni break, ini mungkin akan break ke atas. Cumanya, dia break yang lower. Yang daily. Yang ini daily. Yang weekly ni, dia tak break lagi. Tak dapat harap-harap. Kita tunggu set up. Pada waktu ni tak ada set up lagi. Kalau dia break lagi, then kita akan katakan USD lemah. Nampak cara analisa dia? So, apa kita tengok Euro USD? Sesuai dengan topik kita hari ini, mata wang yang paling tinggi didagangkan daripada sudut liquidity, daripada sudut volume. Nampak kaitan dia? Boleh? This is what we are waiting for. Sekiranya dia ini break dan ini reject, ini turun dan reject ke atas balik. This trend line will be very strong. USD will go macam yang kita lukis ni, ke bawah lagi. Akan buat lower. Tetapi sekiranya tak, then kita akan ada 1, 2, 3 ke atas. Sebab itu trade cuma dekat extreme levels tu saya duk cerita. Trade cuma pada hujung. Pada waktu ni kita tengah-tengah dunia. Tak ada apa-apa. Kalau anda tengok dekat 1 hour Euro USD tengah-tengah dunia, tak ada apa-apa. Kita biarkan dia habis buat kerja dia dulu. Dan kita tengok adakah dia break out. Kalau dia break out, ni kalau dia break out, ini akan jadi 1, betul? Dia akan jadi 1. Ini akan jadi 2. Okey. Kalau ini break out ke atas macam ni, dan dia ni,
dan dia buat higher high dari dalam daily ni. Okey, kalau dia buat benda tu, ini mungkin ini masih lagi retracement daripada sini. Betul? Tapi if you go lower time frame, H1, this breakout ni, ini adalah 5, betul? Ini 5 kan? Ini 5. Ini akan jadi 5. 2, 3, 4, 5. Betul? Ini WXY. Ataupun kita tandakan ABC lah, senang nak faham. Okay? A, B dan C. Saya letak je, biarpun tak sama color ni. Letaklah sama color, takut orang tak faham. Kalau orang kata ajaran sonsang. Okay, A, B dan C. So, sini kita tengah buat 5 wave. Betul? Sini tengah buat 5 wave. Ini adalah 1, 2, 3, 4, 5. So, kalau dia break ke atas macam ni, break ke atas dan break this high, kita akan alihkan, kalau dia macam ni, if this is the move, dia break macam ni, break ke atas ni, if it does this, 5 kita akan habis kat sini. Boleh? 5 kita extended. Boleh? Dan kalau ini berlaku, this pullback, anda tunggu this pullback ya. 3 wave move. Anda pergi long. This is where you long it. Anda akan long this tu. Here. Kalau dia buat higher high. Kalau dia tak buat higher high, jangan. Bukan untuk short, tapi anda tengok apa dia buat. Sebabnya dia tak ada sequence pada waktu ni Euro USD. Kalau weekly ada ke bawah. Faham? Okay. Pada waktu ni, kalau dia break, then 3 wave move, anda long. Ini untuk Euro USD. Syaratnya, sini mesti clear dan sini nanti kena ada apa? 5 ni kena ada apa? 5 ni kena ada apa? 5 kat sini kena ada divergence. Kita pun dah nampak divergence kat sini. Okey, asal 5 ni kena ada divergence. Boleh? Anda pun nampak dia tengah buat divergence ya, untuk habiskan. Kita nampak divergence ni start dari sini. Dari sini. Boleh? Okey. So, itu yang kita ada. Minggu ni adalah minggu yang amat interesting. A few things, kalau anda tengok dalam market outlook ni, minggu ni kita dah masuk 8 hari bulan. Okey? Maksudnya kita berada dalam minggu ni. 6 to 12. Fed ini biasanya adalah continuation. Kita tak akan ada reversal. Okey, biasanya tak semestinya. So berdasarkan ini, saya tak nampak. Sebab itu satu lagi kenapa saya tak ubah saya punya drawing tadi, saya punya label. Kalau minggu ni tadi adalah minggu ketiga, minggu ini saya akan ubah saya punya drawing. Saya akan ubah benda tu. Maksudnya yang ini. Saya akan jadikan dia 1, 2, kita tengah buat wave 3. Okey, jadi setakat ini nothing. Kita berada dekat satu minggu ni kita jangkakan lebih sideways. Time correlation tu tak apa. Ambil dulu, ia berdasarkan kepada FIBO. Itu berdasarkan kiraan. Satu tahun kita ada 52 minggu. 52 minggu bahagi dengan 2, kita dapat 26. 26 bagi 2, kita dapat 13. Dan seterusnya. Ada kiraan dia. Okay, kalau anda tengok kepada turning point, ni dalam weekly chart.
turning point berkenaan, dia berlaku dalam minggu-minggu berkenaan. Ya. Dan cerita dia, daripada sini kita ada turning point tau. Turning point. Latest. Yang bawah ni pun adalah 23 Mac. Sebab itu saya tak katakan ini turning point. Sebab sini 23 Mac. Ni ni. 23 Mac. Jadi ini tak masuk dalam minggu ni. Ini masuk dalam minggu keempat. Sebab itu saya tak katakan ini turning point. Boleh buat? Ya. Dia tak ada yang tepat. Apa saya buat adalah kepada kebiasaan. Cerita dia, masalahnya dia ngam. Masalahnya dia ngam. Cuba tengok bila market turn. Anda ambil tarikh ni, anda buatlah dekat pair mana-mana pun, anda akan nampak benda sama. Weekly chart, kat weekly chart. Dia biasanya, lazimnya dia turn pada waktu tu. Dekat extreme high, extreme low dia akan berlaku pada masa tu. Ini cuma pemerhatian dalam pasaran. Apa saya perhatikan. Ya, kita nampak yang sama dekat GBP USD. Yang lain-lain saya tak tandakan. Tapi itu lazimnya lah. GBP USD pun sama. Saya tak habis tanda. Minggu-minggu berkenaan adalah ekstrim. Biasanya kita tengok ekstrim. Ekstrim level. Turning point ni. Turning point. Okey. So faham? Minggu ni penting. Kita nak tengok apa Fed buat. Kita nampak sekiranya Fed menyebabkan USD strong, kita akan ada pullback dekat saham. Pullback dekat saham dalam wave 2 untuk Nikkei, dalam wave 5 untuk untuk IBEX, dalam wave 4 untuk dalam wave 4 ni, dalam wave 4 untuk untuk Dow Jones dan S&P 500 wave 4, ataupun deeper correction. If it is a deeper correction, kalau dua ni start berlaku, kita tak tahu sebab ini mungkin tak extend. Jadi kiraan kita mungkin 3, 4, 5 dah habis sini. Kalau dua tu lebih berlaku awal, depending kepada movement US dollar. Waalaikumsalam. Okey. Selagi dia naik, saya extend. Saya tak tahu. Saya akan kecil-kecilkan dia. Maksudnya macam ni. Dekat 1 hour ni ada nampak saya letak sampai habis dah nombor dia. 1, 2, 3, 4, 5, 3. Kalau ni extend ke atas lagi, ini kan jadi 1, 3 ke atas sana extend. Selagi dia extend macam ni, kita tak ada peluang nak masuk. Anda tunggu dia correction. Boleh? Ya. Correction maksudnya 2. Maksudnya 2 ni. Bukannya correction 4 ni nak masuk. Correction 2 ni nak masuk. Barulah anda dapat 3. Ini 3 dah habis. Faham? Correction yang 2, bukannya correction 4 ni nak masuk sini. Okey. Dan S&P 500 yang correct ke bawah, kalau itu berlaku, USD kuat, dolar kuat, dolar dalam wave dan melakukan pergerakan seperti yang kita lukis sekarang ni, dolar memulakan wave 3. If that happen, anda akan trade pair mana? Kalau ini berlaku, apa yang memberikan peluang banyak kepada anda? Anda tahu dolar pair lemah. Ya? Anda tahu dolar pair lemah. Okey? Itu nombor 1. Correction dekat saham adalah correction dekat komoditi. Okey? Apa yang lebih volatile? Kita ada 3. JPY akan kuat. Ya. Ini pun, tengok dia punya ni. Ini dalam korektif. Ini untuk AUD JPY. NZD JPY. Ini wave 4 kepada wave 5. CAD JPY. Ini wave 2. Nampak tak apa? Jangan trade ke semua-muanya. Anda nampak tak mana
Tak faham lagi. Sekali lagi saya ulang. AUD JPY ini adalah X kepada Y. Tengok Ini adalah X kepada Y. Okey. Dan struktur dia adalah lebih korek. Yes, tajam. NZD JPY. Ini 4 kepada wave 5. Boleh? Okey. Ini apa ni? Ini 2 kepada wave 3. Apa sifat wave 3? Momentum. Faham? Momentum paling tinggi. Okey? Boleh? Okey. Itu yang saya perhatikan. Itu kalau USD kuat. Jangan fikir USD je. Jangan fikir USD je. Anda fikir crosses ni. Anda fikir tempat lain ni. Anda fikir tempat lain ni. Canada dollar. Saya letakkan itu dalam ni. Canada dollar. Sebabnya kalau anda tengok apa yang saya letakkan dekat sini dan berdasarkan ni, dia punya kekuatan pun, nampak tak? Dia punya kekuatan dekat daily masih lagi korektif. Kecuali tengok New Zealand against Euro NZD tu impulsif ke bawah tau. Dekat sini NZD Euro lah impulsif. Tapi untuk Canada dollar semuanya korektif. Yang dia naik pun dia tak ada yang naik dia impulsif. Nampak tak? Structure. Jadi secara strukturalnya CAD tu lemah. Sebab yang kuat dia pun dalam bentuk korektif. Dia tak ada yang dia confirm sebagai impulsif. Tengok. CAD Euro adalah Euro CAD. Okey. Ini. Macam mana anda nak katakan ini trend? Ini. Macam mana anda nak katakan dia trend? Ini korektif kan? Okey, apa lagi CAD punya pair? GBP CAD. Ini saya nampak dia habis. Dia akan lebih lemah even daripada GBP kalau dalam keadaan ini. Sebab apa saya katakan dia sebagai habis? Tengok. Saya hilang. Tengok ni Dia dah dalam equal leg area. Ini apa ni? Ini GBP CAD. Okey? Dia dah habis. GBP chef. CAD. Kita tengok CAD. GBP CAD. AUD CAD. AUD CAD. Kita nampak masih lagi ke atas. Ini impulsif. Betul tak? Tak kisahlah dia ABC ke apa ke. Ini impulsif. Setuju? Anda tak dapat katakan ini ABC WXY, tak dapat. Ini adalah impulsif. Anda kira macam mana pun ini impulsif. Betul? Ini trending. Dalam berti kata lain. Ini trending kan? Okey? NZD CAD. NZD CAD dia kacau sikit. Tapi kita nampak ini tak dapat nak ni selagi dia tak break ini. Kalau dia break ini, then lebih ke atas. Tapi macam mana pun, kalau kita ambil dia punya Fibonacci ni, dia tak habis lagi ke atas. Dia tak habis lagi ke atas. Sama ada anda ambil kat sini ataupun kat sini. Kalau ni kat sini lah. Okay. Dia tak habis lagi untuk one ni. Kalau AUD CAD jauh ke atas,
NZD CAT, saya tak akan katakan dia nak habis kat sini. Faham? Boleh? So, AUD, NZD CAT, mana satu yang lebih lemah? Kanada dollar. Simple? AUD CAT. AUD CAT, tarik Fibo dia. Ni. Guna cara ni. First, anda tengok connector. Mana connector dia? Tengok kepada ni. Tengok kepada sini. Tengok kepada yang ni. Kita nampak trend line break kan? Boleh? Trend line break kan? Okay. Kalau itu anda punya ni, jadi anda punya connector adalah tempat ni. Tempat yang ni. So, itu adalah sini. Dan paling bawah dia dalam chart ini adalah sini. Jadi anda akan tarik Fibonacci anda daripada ini pada waktu ni kalau dia tak buat kerja lain kepada sini dan kepada paling bawah di sini. Boleh? Syarat konektor. Konektor hendaklah jelas. Masalahnya ini tak jelas. Satu, kalau saya lukis ini, saya akan lukiskan dia naik lagi. Ini masih lagi wave 1. Ya? Ini masih lagi wave 1. Ataupun konektor kita mungkin kat sini. Tapi saya tak lukis dia lagi. Sini dengan sini. Kita tak tahu. Tapi berdasarkan lain-lain punya pair, saya akan tengok kepada tarikh. Contohnya, NZD CAT. Itu AUD CAT tadi ya. Mana konektor anda? Ini jelaskan. Konektor dia ini dan sini. Betul? Ini jelas kan? Ini lebih jelas daripada AUD CAT kan? Betul? Okey. Jadi kalau kita tengok NZD CAT, tarikh dekat sini lah 30 April untuk high dia. Kita tengok dekat AUD CAT, sini adalah lebih kurang 29-30 April. High dekat sini ya. Boleh? Jadi kita ambil high kat situ. NZD CAT, low dia adalah pada 15 Mei. Masalahnya AUD CAT 15 Mei itu bukan low dia. Bukan low dia. Low dia adalah kat sini. So kita ambil yang ada dekat sini je. Okay. Pada waktu ni AUD CAT ini konektor dia. Jadi kalau kita ambil itu tadi, itu tempat kita. Kenapa dia jadi macam tu? Oh, ada dua ni. Sama lah situ. Faham? Boleh? Ya. NZD CAT, tempat ini pun ada kemungkinan satu konektor. Tempat ini. Ya. Cerita dia, tempat ini, dia tak ada 5 wave. Dia adalah 3 wave. Kita mungkin A, B dan C ataupun W, X dan Y. W, X. Macam mana pun, kita akan ambil dekat sini. Kalau kita tandakan dia A, B dan C, ini jadi W. Jadi macam mana pun kita akan tarik konektor dekat sini. Dua ni. Sama juga macam AUD CAT. Ya. Kalau kita tandakan ini dengan ini masih dia punya high. NZD CAT memberikan struktur lebih jelas. Berdasarkan tarikh, ini high. Dan kita ada agreement dekat high dekat sini. Jadi kita gunakan ini sebagai konektor. Ya. Apa pun yang kita tahu, CAT lebih lemah daripada AUD, CAT lebih lemah daripada New Zealand dollar. Sekiranya kita ada saham yang jatuh, anda akan trade mana satu pair. JPY pilih satu, janganlah trade AUD, JPY, NZD, JPY, CAT, JPY. Kalau JPY tiba-tiba lemah, tiga-tiga kena loss. Janganlah. Pilih satu. Jangan trade AUD, JPY.
seperti saya katakan tadi, antara Australia dollar, New Zealand dollar dengan CAD JPY, CAD Canada dollar, mana satu lebih lemah? Mana satu lebih lemah? Canada dollar. Jadi kalau kita tahu Canada dollar lebih lemah, kita ambillah Canada dollar lawan dengan JPY. Faham ni? Okey? Ini semua adalah critical thinking. Ini logik je sebenarnya. Ini logik je kan. Itu cara anda memilih pair. Apa nak trade berdasarkan ni. Okey, kalau kita tengok kepada market punya level. Okey. Ini apa yang kita tandakan pada minggu lepas, di mana kita ada CAD JPY. Sebab tu saya tak berapa gemar dengan ni. Tapi CAD JPY dia adalah jelas kat mana connector dia. CAD JPY atas bawah ni tadi dekat H4. Kita lihat dia punya ni. Okey, pada sini. Ni paling bawah. Okey, kita dah masuk area dia. We are in that area. Okay, we are in that area. We are in that area. Okay. So, bergantung sekarang ni, apa cerita USD? AUD JPY, atas lagi. NZD JPY, dah masuk area dia. Dan ini pun, tengok ini AUD JPY. Okey. Ini AUD USD. Nampak tak dia lebih kurang sama pada waktu ini di lower time frame H4. Nampak tak pergerakan dia serupa sekarang ni? Boleh? Kalau kita berdasarkan Fibonacci tadi, kita jangkakan AUD USD AUD JPY atas lagi, AUD USD atas lagi, berdasarkan yang ini tadi AUD USD atas lagi, AUD JPY atas lagi. Nampak tak dia sama? Okey. NZD JPY. NZD JPY saya dah lukis tak? NZD JPY dah masuk. NZD USD hampir dia punya chart pun lebih kurang. Ini NJ, ini NU. Okey, cerita dia NJ tadi, NZD JPY dah masuk, NZD USD belum masuk, 50-50, 50-50. Okey, tapi CAD JPY, ini CAD JPY, dia sama, tengok. Ini USD CAD, of course USD CAD dia inverse, tapi dia sama. Nampak tak? Ini inverse. Kejap, saya habiskan ini. Ini nampak tak dia sama? Okey. Boleh? Cumanya dia inverse kan? Okey. Apa yang kita nampak USD CAD? Kalau kita tengok dia punya ni, ini dah masuk area. Ini dah masuk area. Ini USD CAD. CAD JPY dah masuk area. Sekali lagi, apa yang jelas? Canada dollar,
lebih lemah daripada New Zealand dollar dengan Australia dollar. Australia dollar ranking dia banding dengan New Zealand dollar, mana satu lebih lemah? Australia dollar dengan New Zealand dollar, mana satu lebih lemah? New Zealand dollar. Nampak cara ranking dia? Apa kita nak trade? Boleh? Okey, jadi kita tunggu cerita USD tadi. Kita dah tahu apa yang kita perhatikan, apa yang dah masuk area, dan anda gunalah teknik anda. Pakailah teknik apa yang anda gunakan untuk trade. Tunggu cerita US dollar sebab kita jangkakan pada minggu ni akan lebih sideways dahulu sehinggalah cerita Fed tadi. Boleh? Tak sedap, sejam kita cerita ni. Okey, kita berhenti rehat dahulu dan kita sambung lepas 5 minit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sambung 5 minit. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Audio boleh dengar?
Boleh? Okey, thank you Dengar. Okey, jadi kita dah masuk ke sesi London semasa dan kita nampak some weakness dekat DAX, some pullback dekat FTSE, dan untuk minggu ni lah kalau Fed, saya jangkakan pasaran akan lebih sideways untuk pasaran saham. Kita ada dekat Nikkei tadi yang dah menunjukkan some negative some bearish divergence. Ini adalah dekat Nikkei di mana kita nampak mula berlakunya divergence, dan ini akan menyebabkan pasaran bersifat lebih sideways. Namun begitu, they are still a bit more uptrend kepada DAX. Biarpun berlaku pullback semasa pada waktu sekarang ni berlaku pullback, but tak ada divergence lagi. Kita mungkin akan dah mula nampak divergence dekat sini nanti. Okay? Dan sekiranya itu berlaku, then we will have a more sideways market. Sama juga dekat dekat ESP ni, dekat IBEX, dekat FTSE, we do expect a more sideways market. Maksudnya kat sini kalau tengok yang ini, kita dah habis yang 5 ni. Oh, ngam-ngam tak? Okay, dan kita jangkakan market lebih sideways lah. Okay, but US session, it shows that we still have a bit more move ke ni. Ini masih lagi a bit ke bawah. Okay, a bit more ni. Ini untuk apa? Ini untuk Dow Jones. Tapi a bit more sideways, nak katakan dia lemah tak? Okay, so a bit more sideways, dan ini akan menyebabkan JPY pair akan bersifat lebih sideways juga. GBP, JPY akan bersifat lebih sideways juga. Okay, sideways. Nampak? Semua sama cerita dia kan? Semua sama ni. Chef JPY. Chef JPY a bit more ke bawah dalam correction. Okay, sebelum dia move satu lagi leg ke atas. Bagaimana permintaan komoditi? Tak, in other words, Dungat, you will have market kita tengah tunggu. Market tengah tunggu apa cerita Fed. So orang, there will be some profit taking. These are profit takers. Orang ada yang keluar market, tak masuk market, short term player masih buying. Boleh Dungat? Okay. So kita tengok apa cerita Fed nanti. That will be very significant kepada market because we do have Euro USD dekat junction. Seperti kita ceritakan tadi, dia dekat simpang ni. Kalau Fed start tapering, US dollar kuat, then Euro USD ni akan buat seperti apa yang kita tandakan. Okay, US dollar akan buat seperti apa yang kita tandakan, ke bawah. It reaches equal leg, kita dalam equal leg ni. Dan dia akan buat ke bawah memulakan wave 3. Sekiranya tak, Euro USD, yes. Ini Euro USD, sama. Ini nak cerita kepada USD punya kuat. Sebabnya kalau USD kuat, saham akan buat bigger pullback. Saham akan buat bigger pullback. Faham? Ya? Saham, maksudnya saham akan mula wave 4 dia dekat sini. Faham? Kita akan ada wave, saham akan mula wave 4 dia. Kalau USD, maksudnya dia lebih jauh lagi. Ni dekat H4, lebih jauh lagi dia punya ni. Tapi tak adalah dia lemah. Kalau itu berlaku, then JPY pair, dan kalau ini masuk wave 4, bergantung kepada sama ada wave 4 adalah A, B dan C ataupun flat, ataupun triangle, ataupun WXY. Kalau dia adalah, kalau betul USD tadi dalam wave 3, kalau USD masuk wave 3,
Apa jadi dekat sini? Apa jadi dekat sini? Sini akan buat apa? Kalau US dollar buat ni. US dollar sharp correction. Wave 2 kepada wave 3. Apa jadi kepada saham? Saham akan buat deep correction. So, deep correction. Ya. Sini akan jadi bentuk apa? Kita jangkakan dia akan buat benda ni. WXY. WXY. A, B dan C. Ya. 5 wave, 3, 5 wave. Ya. Deeper correction. Ingat, and you could have, ini pun mungkin boleh jadi diagonal lah. Sebab kita dalam wave 1. Starting diagonal. Deeper correction di mana wave 4 ni masuk kepala wave 1. Boleh? Kalau itu berlaku, ya, kita mungkin akan ada zigzag. Kalau USD kuat. Dan kalau USD buat wave 3, dollar index dollar index ni buat wave 3 yang atas ni wave 3. Wave 3. Kalau US dollar wave 3 yang kita cerita CAT tadi kan. CAT JPY akan habiskan movement dia ke bawah ni. Akan habiskan movement ni. 2 kepada 3 ni. Jauh ke bawah CAT JPY. US dollar higher, harga kain batik jadi mahal, Badrul. Indeks jadi apa? Sideway to lower. Boleh, Badrul? Sideway to lower. Harga kain batik. Bukan harga kain batik. Rupiah mahal. Rupiah tu mahal. Orang nak masuk, ekonomi belum tentu bagus. Exchange rate mahal pula. Boleh, tuan? Yes. Positif dollar dynamic. Itu positif dollar. Kita akan ada indeks yang sideway. Sideway tapi ke arah bawah. Azwan dah naik muak dengar benda sama, Wan. Naik hafal. Okey, sekarang ni kita tak tahu. Sekarang ni kita tak tahu apa Fed nak buat. Jadi, don't worry. Sebab itu saya katakan don't worry about the news. Malam tu anda tidur. Besok tu anda tengok apa US dollar buat. Kalau dia first wave dia 5, kalau dia first wave dia 5, maksudnya dekat dollar index ni, dollar index ni, anda tengok dekat H1, kalau kenaikan dia yang dekat sini nanti, dia kata saja dia tak, belum lagi untuk anda long, untuk short euro tu belum. Dia akan ada satu lagi kelemahan. Kalau dia buat sini 5 wave, then apa pun kita tahu US dollar akan naik. Tak kisahlah dia 535. Anda tengok 5 ni, dan anda buat kerja anda dengan CAT JPY short. Anda buat kerja anda dengan apa? GBP Euro GBP untuk long, GBP akan lemah, Euro GBP untuk short. Euro GBP jadi short. US dollar kuat, GBP akan lebih kuat daripada daripada euro. Itu adalah apa? Itu adalah liquidity. Boleh? Ya. Dan anda akan dapat euro GBP ni awal. Pada waktu ni saya masih letakkan ke atas. Sekarang ni kita ada tengah buat correction tau. Euro GBP ni. Correction. Boleh? Jadi masa ni we are heading towards, sekali lagi, kepada FOMC pada minggu ni. Karena FOMC ni saya tengok market lebih sideway. Kita ada movement yang besar daripada minggu lepas.
USD nak sampai dekat ni, tapi masih ada USD punya weakness sebab dia tak habiskan move lagi. AUD USD masih lagi ke atas. Masa US anda akan dapati lebih risk on, kita akan ada saham yang lebih ke atas, kecuali masa Asia akan buat correction. Boleh? Dia depend kepada USD weak tu dari mana. Okey? Boleh? Ada masanya USD weakness. Kalau dia, anda kena tengok USD JPY. Ya? Kalau USD weakness, tapi USD JPY naik, indeks naik. Tapi kalau USD weakness dan USD JPY naik, jatuh, maksudnya JPY itu lebih kuat daripada USD, indeks jatuh. Faham? Sebab itu USD JPY ni penting pada waktu ni. USD JPY. Kita masih tengok masih ada movement ke atas. Jadi kalau anda nak short AUD USD, belum lagi. Jadi anda kena tengok USD JPY. Kalau USD secara keseluruhannya lemah, USD JPY ni masih ke atas, indeks naik. Tapi kalau USD secara keseluruhannya lemah, tetapi USD JPY ni pun jatuh, indeks jatuh. USD JPY ni. USD JPY ni, itu anda punya roadmap. Ini roadmap anda. Sebab itu saya, USD JPY ni paling penting kepada saya. JPY ni penting. Sebab itu saya letakkan JPY pair ni atas. Sepatutnya kat sini pun USD JPY, saya dah tulis, malas saya nak alihkan. Sepatutnya JPY pair ni kat atas. Yen pair ni kat atas. Okey? Jadi analisa fullnya semua dekat sini. Semuanya ada kat sini. Everything saya dah pindah ke kat sini supaya dia lebih tersusun lah. Sini cuma link untuk chart. Everything ada kat sini. Dan kita tengoklah apa yang jadi pada minggu ni. Yang saya perhatikan lebih kepada indeks lah. Saya nak tunggu buy indeks tu sebenarnya. Sebabnya indeks tu kita nak masuk wave 3. Saya malas. Macam mana saya malas? Tengok ni. Puan, tengok ni kan. Macam mana Zul malas? Mustahil. Mana ada orang buat macam ni? Okey, faham? Okey, jadi ini adalah apa yang kita nampak untuk market. So we are expecting a more sideway, some more correction, but not really negative market. We still have upward move untuk untuk US index. Expect masa Asia akan berlaku correction, US market naik lagi. Macam itulah cerita yang kita tengok selama ni adalah macam itulah. Sampailah Fed meeting pada Khamis tengah malam, pada Rabu tengah malam tu nantilah, awal pagi Khamis ya. Okey? Boleh? Itu adalah cerita anda untuk minggu ni. Position sizing ya, tunggu teknik pakai. Itu je. Print out, nak print yang second page ni. Ada orang komplain dengan saya, ni nak macam mana nak ambil ni bang? Abang punya ni ada kat sini. Saya letakkan satu page. Print out second page je. Jadi kertas pun tak habis. Tiap webinar print, pengsan. Okey? Jadi inilah yang sedang berlaku sekarang. Kita ada nampak COVID-19 ni, impact dia adalah macam bencana. Teruk cepat, recover pun cepat. Yes, okey, pakai simple pun tak apa, kira-kira pun boleh. Cerita dia lah. Ni kereta terbang ni, sebabnya kita cepat, 2020. Kita ada pandemik Spanish flu pada 1918, 1920 dan we are seeing that everything depend kepada Kungsan. Everything depend kepada Fed minggu ni. Kalau Fed tiba-tiba kurangkan pembelian dia, apa jadi kepada recovery? Recovery akan jadi W shape. Dia akan jadi slow down balik.
Kredit market belum, orang masih bimbang-bimbang, orang tarik duit. Kita baru saja nak okey, dah sikit balik. Jadi Fed penting pada minggu ni. Of which saya tak jangka dia buat benda tu lah. Tapi kemungkinan tu masih ada. I'm taking a more aggressive view di mana Fed taper. Kalau Fed taper, then anda akan ada US dollar yang kuat dan kita akan ada US dollar yang kuat. Okey. Ini yang kita nampak sekarang. So this is how anda melihat market lah. Polisi daripada pihak kerajaan yang kita tunggu pada minggu ni adalah polisi daripada central bank. Adakah dia taper ataupun tak taper? Maksudnya dia kurangkan pembelian bond dia. Dia kurangkan pembelian bond, harga bond naik ke turun? Kalau dia kurangkan pembelian bond, kalau central bank kurangkan pembelian bond, apa jadi kepada demand untuk bond? Demand untuk bond. Harga bond naik ke turun, Gonsan? Oi, kalau korang tak beli durian, harga durian naik ke turun? Turun. Sama. Federal Reserve tu besar. Kalau dia tak dia kurangkan pembelian, harga bond jatuh. Kalau harga bond jatuh, yield bond akan naik. Yield ni adalah interest rate kalau bond, faham? Musang King datang sini, dah turun harga RM55 je. Kau makan apa kan? Boleh? Nampak tak apa yang kita tengah tunggu sekarang ni? Anda nampak dia dekat chat kan? RM55 sini datang. Pakai Grab. Nanti dia hantar dekat bandar. Masih tak boleh keluar negeri. Okay? So, ini yang sedang mempengaruhi pasaran semasa. So, at the moment, we are here. Market is in grip. So, if dia kurangkan pembelian, ni, masuk ni balik. Kita akan ada correction. Depend pada Fed. Jadi, saya melihat market ni sebagai, nampak tak saya tengok market ni macam saya tengok rumah orang. Saya tengok dia sebagai satu. Sebagai ni, Nikkei tadi, apa kaitan dengan komoditi, mata wang komoditi, mata wang dolar, US dollar, euro, chef, GBP, semuanya berkaitan. Semua berkaitan. Dan apa yang saya tengok adalah kepada dan kaedah dia, anda faham satu-satu currency. Kalau Fed buat tapering memang mengamuk Trump. Kan? Dia semua sama je. Tapi cerita dia, anda kena faham satu-satu currency. Jangan jelas sangat. Biasa orang masa webinar jelas. Lepas webinar dia tak faham lagi, Wan. Lepas webinar, tadi masa webinar faham. Lepas webinar, tak faham balik. Itu biasa. Itulah tu. Masa webinar bukan main, faham. Lepas webinar, apa aku faham tadi? Aduh. Dia macam ni. Janji hello. Hari ni ada kat sini. Aduh. Buka chat blur. Dia macam ni. Masa webinar bukan main. Lian. Masa webinar faham. Semua tahu. Sekali lepas webinar. Apa aku faham tadi? Pening balik. Okey, cerita dia, anda buat macam ni. Masa webinar isim, seronok. Okey, what you do is, anda fahamkan benda ni. Okay. Ada sebab ni saya letakkan benda-benda ni. Tengok ni. Mana dia punya ni? Tengok. Anda tengok mata wang yang paling banyak didagangkan. Ini US dollar. Dia tahu. Ini US dollar, JPY dan euro. Dan seterusnya kepada GBP, AUD, CAD, chef dan seterusnya New Zealand dollar. Serta di bawah ni kita ada chef pula. New Zealand dollar kat atas tu. Chef pula.
Chef atas tu. So New Zealand dollar adalah yang paling rendah dia punya liquidity. Ingat cerita ni. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okey, ini mata wang dia. Yang daripada sudut liquidity lah. Lepas tu daripada sudut pair USD Euro. Tapi USD Euro ini bukannya cerita kepada ini lebih kepada disebabkan oleh Eurozone tu dia ada capital market nombor 2 terbesar dunia. Lepas US. Tapi daripada sudut pembiayaan, this is the most important currency. Kalau tanya saya, pair yang paling penting dalam currency market USD JPY. Emerging market EME. EME emerging market. Malaysia, Brazil, itu EME. Okay, so dia orang akan dikumpulkan sebagai satu emerging market. William? So you have all Indonesia, you have Malaysia, Brazil, like the Latin America. So they put as one EME. Okay, Singapore tak? Singapore is very significant because of a single entity. Singapore, kalau kita lihat kepada Asia punya dealer, we have Singapore dollar as number 3 selepas yuan and Hong Kong dollar. You have Singapore dollar as number 3 pada waktu Asia. Sing dollar is different. When it comes to currency market, Singapore dollar is not as EME because of liquidity dia tinggi. As when you compare to Malaysia ringgit, Brazil, Argentina dan lain-lain, you cannot put Singapore dollar as under EME. Sing dollar because of dia mempunyai yang significant 1.8% of world, of global. So different. This is a report daripada Bank of International Settlement. It's different because of the high liquidity. So it's not considered sebagai exotic. It is not. It is not considered sebagai that one. Okay. Anda fahamkan pasal liquidity ni dan semua tu saya dah letakkan yang belakang sekali ni. Saya letakkan dia. Itu saya tak buat dia macam ni saya letakkan dia punya liquidity ni. That is based on that table tadi. Okay. Di slide nombor 91. Sekejap. Saya dah ubah tempat dia. Ni sebelum ni. Okay. Cerita dia, what you do is, tolong fahamkan satu-satu security ni punya peranan. Baca dia. Dekat grup Telegram tu, dekat file, ada cerita mengenai satu currency. Baca file-file tu. Amat-amat berguna. US dollar, world reserve currency. Capital market, banyaknya instrument price in US dollar. Hutang, global punya hutang is priced in US dollar. Sebab itu US dollar tak dapat orang nak tukar dia jadi Bitcoin ke, nak guna gold ke, nak gantikan peranan dia, payah. Sebabnya kalau kita tukar kepada gold, lepas tu hutang tu jadi tukar kepada macam mana? Benda-benda tu. Jadi pada waktu ni, dengan teknologi yang ada pada waktu ni, dengan perception yang ada pada waktu ni, US dollar masih lagi world reserve currency. Lepas itu kita ada mata wang pembiayaan iaitu JPY. Then we have Euro GBP chef sebagai follower. Dia, yes, ada masanya kita ada euro yang mempengaruhi market, GBP boleh, tetapi dia tidak menyebabkan perubahan struktur. Faham tak? Contoh, even kepada Brexit kan, kita ada risk off market, lepas tu tak ada, lepas tu okey. Kita ada AUD JPY move dia sendiri, New Zealand dollar move dia sendiri. Tapi kalau ada faktor yang mempengaruhi yen ataupun indeks ataupun USD, itu kepada the whole market. Jadi euro GBP chef ni termasuk AUD CAD New Zealand dollar adalah sebagai follower.
Ini lebih kepada commodity dollars. Ini lebih kepada commodity dan ini ada direct impact kepada US dollar. Sebabnya kalau US dollar strong, kita tak akan ada Australia dollar strong. Tak dapat. Tapi kita mungkin akan ada Canada dollar yang strong against AUD, New Zealand dollar. Mungkin, tapi tak semestinya. Okey? Tapi apapun US dollar strong, dia akan menyebabkan komoditi jatuh. Okey, dia akan menyebabkan komoditi lemah. Okey, jadi study sifat satu-satu currency ni dalam grup tolong saya, kalau saya nak ceritakan USD saja, satu webinar. Euro, satu webinar. Bila kita nak habis webinar? Takkan satu webinar cerita JPY je kan? Dan cerita dia kita dah ada file tu, print out, baca dia. Dan gunakan apa yang saya dah buat ni, anda letakkan nota anda dekat sini. Boleh? I leave you guys to study this one. Dekat grup tu ada file-file dia. Tolong baca. Okay. Liquidity tadi. Page 91 jauh. Okay. Ini penting sebab kita dah ceritakan tadi kan. Asia, pada waktu Asia, expect kita akan ada market yang lebih negatif sikit. Sebab cerita Hong Kong tadi. Cerita Hong Kong tadi. Tak settle lagi US. Pada minggu ni ke arah Fed, kita jangkakan waktu Asia tadi, pada Hong Kong, Hang Seng masih lagi jatuh. Okey. Kita ada pada waktu Europe. Pada waktu Europe untuk minggu ni kita akan ada market yang ding-dong. Dia akan buat correction yang Asia tadi, lepas tu dia akan sideways. Kita nampak ni London time kan. Anda akan nampak untuk Hang Seng. Anda akan nampak Hang Seng sideways, tak ke mana. Anda akan nampak untuk DAX tak ke mana. Turun, lepas tu yang Asia punya tadi, lepas tu tak ke mana. Mana lagi? Ni yang buka lah. Okay. Ni masih lagi, ni delete. Dia akan sini. Lepas tu tak ke mana. US session pada malam nanti, expect dia untuk naik balik. Ni pada US session. Untuk minggu ni, sampailah Fed cerita apa. Tu cerita Fed nanti. Dan pada waktu ni, biasanya kita akan nampak reversal. Ini untuk intraday. Untuk intraday. Kebiasaannya. Kalau anda dapati macam sekarang ni, this will be the move. Sekarang ni. Okey. Jadi kita lihat kepada bagaimana US dollar, indeks dan yen mempunyai apa yang kita nampak dekat pasaran, dan kita tahu secara besarnya this is the move, di mana secara besarnya kita ada indeks yang naik, indeks yang naik, US dollar sideways ke arah lemah, dan yen yang lemah. Ini dalam keadaan fix. Ini secara besarnya. Tapi market tu naik turun, dan bila indeks mengukuh, dia naik macam sekarang, sehinggalah US dollar kuat. Macam yang saya ceritakan tadi kan, kalau US dollar start kuat, yang dekat sini orang akan ambil untung, keluar market. Yen akan kuat. Sebab itu kita jangkakan cap JPY tadi akan habiskan move ke bawah. Sampai had mana? Bila USD JPY sampai support dia dan naik balik. Boleh? Okey. Dan cycle ni berterusan. Itulah cerita dia. Dan of course, kita ada kumpulan aset seperti yen. Semasa yen dynamic, anda akan dapati US dollar JPY adalah lebih ke bawah. Yen kuat, pair yen akan ke bawah, indeks ke bawah,
dolar index adalah sideways. Okey, ni waktu yen dynamic. Kita akan dapati masa yen dynamic ni EU naik ke turun? Masa yen dynamic ni. Page 43 ya. Masa ni EU naik ke turun? Anda dapati kalau EJ naik, apa jadi kepada EU? Dekat sini yen pair tu jatuh. Jadi EJ jatuh, apa jadi kepada EU? Apa jadi kepada EU? Untuk tahu jawapan dia, anda kena tahu apa tau? Anda kena tahu indeks tu dalam wave mana. Kalau EJ jatuh, EU jatuh. Okey, tapi cerita dia, anda kena tahu indeks dalam wave mana. Kalau indeks tu tengah buat wave 2, tengah buat wave 2. Okey, tengah buat wave 2, dia punya retracement wave 2. Wave 2, EJ jatuh, EU jadi apa? EU akan apa? Ini adalah masanya untuk apa US dollar positif EU akan jatuh. Okey, kalau ini daripada wave 4. Wave 4. EU akan jatuh tapi shallow. Tak banyak. Okey, dalam indeks dinamik, kita dalam ni sekarang ni. Indeks kuat, maksudnya dia dalam wave 3 ataupun wave C. Inilah wave 3 sekarang ni. Kita ada yen pair yang tengah kuat, yen tengah lemah, US dollar sideways ke arah bawah, dollar pair pun sideways. Kita nampak dia naik dan sampai dia punya resistance semasa. Okey. Positif dollar dynamic, US dollar kuat. Ini biasanya berlaku bila indeks buat correction ataupun habiskan dia punya 5 wave tu. Ini masanya dollar index tu kuat, iaitu yang ini. Yang ini. Yang ini. Kalau ini berlaku, kita akan ada US dollar yang start buat. Ini yang kita nampak. Dollar index. Kita ambil S&P 500. Okey. Ni waktu dia jatuh kan? Mana kita punya indeks ni? Apa dia tak sama size ni? Oh, S&P 500 dia jumlah candle dia tak cukup kan? Okey. Ni nampak dia punya low ni. Dia punya low ni. Nampak dolar ni. Punya kekuatan. Yap. Saya tak sempat nak habiskan satu-satu kan. Malam nanti baru kita dapat habiskan yang belakang. Indeks dynamic. Saya cuma ceritakan yang asas dahulu. Yang asas dulu. Biar faham yang asas dulu. Okey? Yang ini dulu. Ni dalam positif US dollar dynamic adalah perasan tak? Setiap masa daripada tiga ni, dia tak dapat tiga-tiga kuat sekali. Akan ada satu yang at least satu sideways ataupun melemah. Dia tak boleh tiga-tiga selari. Maksudnya US dollar naik, ni maksudnya dollar index. Dollar index naik, JPY naik. Itu tak dapat. Itu tak mungkin. Itu memang tak dapat nak berlaku.
dynamic machinery market tak akan berlaku macam. Mungkin anda tengok 5 minit ada. Tapi kalau H1 ke atas dia tak ada. Di mana ketiga-tiga ni kuat, dia tak dapat. Dia kena ada satu yang sideway. Okey. Okey. Negatif US dollar dynamic berlaku apabila sama ada kita ada yen dynamic ataupun terutamanya bila indeks dynamic. Okey. Bila indeks sedang buat wave 1 ataupun even wave 3, kebiasaannya di dalam ni kita akan ada nampak negatif US dollar dynamic. Okey, ni yang kita nampak sejak sebulan lebih ni ya. US dollar semakin melemah, kita ada dollar pair mengukuh, euro USD, GBP USD, yen pair naik, AUD JPY, CAD JPY, NZD JPY semua naik kan. Itu yang kita nampak sebelum ni ya. Dan dia biasanya lebih kurang sama masa berlaku. JPY, cerita dia, kita nampak USD JPY semakin naik. Sebab itu kita tak katakan waktu ni negatif US dollar dynamic. Sebabnya, dan kita katakan index dynamic, sebabnya USD JPY tengah naik. Kita nampak USD JPY tengah naik. Sebab itu kita tak katakan sekarang ni sebagai negatif US dollar dynamic. Sebab USD JPY ni sedang membuat pergerakan bullish. Faham? Jadi macam mana kita nak tahu dynamic mana? USD JPY. Tengok USD JPY kat mana. Tu syarat dia. Sebab itu saya katakan yang paling penting adalah USD JPY. Anda tengok USD JPY kat mana. Okey. Pada waktu ni index sideway to lower. Kalau negatif, depending kepada kat mana kita. Okey. Dan fixed dynamic adalah apa yang asas dalam market. Apa yang asas dalam market. Okey. Yang belakang-belakang ni saya tak nak masuk dahulu. Yang ni saya akan post dekat grup, anda baca dahulu sebabnya kita akan pergi lebih mendalam yang ni malam ni. Yen dynamic maksudnya yen tu kuat lah ya. Dan ini adalah satu-satunya masa di mana indeks tu lemah. Kita go sekali imbas ya. Pada waktu ni anda akan nampak kriteria utama dia USD JPY tu lemah. Anda akan dapat USD JPY tu lemah. Kriteria kedua dia, indeks tu lemah. The moment anda tengok dua ni, anda dalam yen dynamic. Okey? Ini adalah satu-satunya. Sebab itu anda tak pergi short index. Anda tak pergi short index. Sebab ini adalah satu-satunya masa di mana indeks tu lemah. Only pada waktu yen dynamic. Yang ini, kalau ini berlaku, kerja anda trading, anda nak trade apa waktu ni? Dia ni, waktu yen dynamic ni anda nak trade apa? Anda dapat trade pejam mata waktu ni. Waktu ni anda dapat trade pejam mata. Faham? Anda nak trade pair apa waktu ni? Apa yang paling senang nak trade waktu ni? Yes, Joe. Commodity dollars against JPY. Commodity dollars against, tak kisahlah dia CAD ke, AUD ke, NZD ke. Any pullback sikit, short. Any pullback sikit, short. Ini waktu dia. Boleh Wan? Ni paling simple. Waktu yen dynamic. Tetapi, yen dynamic biasanya sifat dia apa? Dia sharp macam ni. Lepas tu, habis. Kita tengok dia punya berlaku dekat chart. Ni. Masa dia tak lama. Masa dia tak lama. Mana tempat? Masa dia tak lama. Macam ni. Lepas tu habis. AUD JPY. Masa dia tak lama. Sharp. Very sharp correction. Sharp correction. Sharp. Lepas tu slow ni. Fast and furious. Yes. Okay. Itu sifat dia.
Okay, dan masuk dia, ini biasanya yen pair berada dalam wave 3. Okay. Yen dynamic, stronger yen, weak index, US dollar sideways. Okay. Advanced yen dynamic. Kita habiskan yen dah, malam nanti kita sambung yang lain. Okay. Anda kena tengok US dollar JPY. Sama arah dengan yen pair yang lain. Kalau dia pun jatuh, sama arah. Kalau anda nampak EJ jatuh, GJ jatuh, UJ pun jatuh pada waktu ni, anda nak tengok kalau dia adalah jatuh sama, anda akan dapati US dollar dollar index sideways. Pada waktu ni tak cantik sangat. Sebenarnya US dollar pun lemah, tak ada apa-apa. Boleh? Tapi kalau dia jatuh lebih banyak, anda akan dapati EU akan start buat kerja lain daripada EJ. EJ jatuh, EU akan buat macam ni. Macam anda tengok dekat chart, ada tak contoh lagi? Kat saya tak ada letak contoh. Anda nampak EJ jatuh macam ni, EU akan buat macam ni. EU naik. Bila EJ jatuh, EU naik, anda tahu US dollar, anda akan tengok benda ni. Kita nak trade apa waktu ni? Waktu ni anda nak trade apa? Waktu ni anda nak trade apa? UJ. Ini spesifik anda trade UJ. Ini spesifik. Anda tengok je USD JPY jatuh lebih teruk daripada pair yen yang lain. Anda tunggu any pullback UJ, anda nampak EU tu naik, anda short UJ. Any 3 pullback ataupun 7 pullback dia, anda short dia. Boleh? Okey. Ini pula satu lagi. Arah yang sama. Yen pair jatuh lebih banyak daripada UJ. Pada waktu tu, anda akan trade EU untuk short. Bukan UJ, EU untuk short. Anda nampak EJ jatuh, tapi UJ jatuh macam ni. Boleh? Sama ada anda tengok dia dalam sini dalam wave 1. Ini tengah buat wave 1. Ini dalam ni anda tengok ini tengah buat wave 3. Ini EJ, ini UJ. Ataupun ini dalam wave 5. Kalau EJ tadi wave 3 dan anda tahu dia wave 3, senang je tengok RSI dia jauh, dia buat lower low. Jauh, lebih jauh daripada wave 1 dia. Ada nampak dia buat tu, ada nampak UJ, tak adalah dia buat jauh ataupun berlaku divergence dekat UJ. Anda pergi tengok EU waktu ni. EU anda short. Boleh? Boleh Azwan? Rizwan? Waktu ni EU anda short. GU anda short. Ya, NU anda short. AU waktu ni anda trade apa USD dollar pair. Ya. Anda trade dollar pair pada waktu ni. Okey. Ni ada pula dia. Okey. Tengah memahami. Tak apa. Nota ni anda kena tengok tau. Mata tengah berat. Okey. Nota ni anda kena tengok. Sebab semua ni ada dalam ni. Dia tak ada, anda carilah mana-mana. Tak ada nota ni. Ini buku saya tulis. Saya tak publish. Anda cari mana-mana dia tak ada. Okey. Cerita dia anda nampak benda ni dekat chart. Kalau anda nampak UJ dengan EJ ni sama direction, sama arah, sama je rupa dia. EU tak akan naik tinggi sangat. Tak ada.
Dia ke bawah lah, tapi tak ada lah. Ni nota ni lama dah. Okay. Ni pula kalau UJ dia naik lebih banyak. Page ni hilang. Bukan ni yang tengah buat buku. Buku tu dah siap. Disebabkan oleh nota-nota yang dengan grafik-grafik dia jadi beribu page. Sebab itulah tak publish buku ni. Jadi saya ambil apa yang penting dalam buku tu, saya letakkan dalam webinar kita. Lagi simple. Kalau tak, dia jadi beribu page. Okey. Kenapa guna 8 hour? Sebab 8 hour ni saya guna, saya tak kisah time frame. Mana yang saya buka, saya jumpa, saya letak. Okey. Kalau kita nampak UJ naik lebih, EU tu short. EU tu short. Ni untuk swing. Kalau station kita tak peduli pasal 8 hour chart tu. Tengok FM15. Tapi boleh gunakan structure 8 hour untuk nak tengok session. Tapi tak sesuai bagi saya lah. H1 ke bawah. Saya tak nampak sebab dia punya momentum tu tinggi. Panjang sangat untuk nak take Asia tengok 8 hour. Saya tengok tak sesuai. Nota ni ada kat Dropbox. 8 hour, nota market dynamic. Nombor 8. Yang tu lagi komplit. Ini tak komplit. UJ, EJ, kita nampak UJ move sama tapi ini jatuh dan ini jatuh sikit. EU naik. Nampaknya EU naik tinggi. Ni basically US dollar lemah. Okay. Boleh? Baca nota-nota ni, anda tengok dekat chart pun anda akan nampak benda ni. Anda buatlah macam ni. Tengok dekat chart, anda ambil JPY pair, USD JPY dengan indeks. Anda bandingkan, anda akan nampak benda-benda ni. Anda akan nampak benda-benda ni. Sebabnya saya gunakan satu chart ni, saya tarik, akan jumpa. Malas nak cari, banyak. Dia banyak contoh. Anda nampak dekat chart. Anda akan nampak benda-benda ni. Okey. Malam nanti kita akan sambung lain-lain punya dinamik. Ada banyak lagi kat belakang ni. Tapi basic dia adalah benda ni. Anda faham, sebab basic ni tak lari. Basic ni tak lari, benda ni. Yang lain-lain tu lebih mendalam sahaja. Dia lebih dalam lah. Tapi bila yen dynamic, anda tahu indeks lemah. USD JPY lemah. Yen strong. Bila indeks dynamic, yen lemah. US dollar sideways ke arah lemah, depending. Positif US dollar dynamic, dollar pair lemah. Okay? Biasanya kita akan nampak indeks sideways sama ada higher to lower depending kepada mana cycle dia. Yen pair akan lemah. Yen pair akan lemah. Okay? Negatif US dollar dynamic, dollar lower, US dollar lower, dollar pair lemah, dollar pair dollar pair akan mengukuh, EU naik, GU naik, USD JPY sideways to lower masa negatif US dollar dynamic. Index sideways to lower depending kepada apa yen tengah buat. Fixed dynamic adalah bila dollar index strength, yen pair strength, dollar pair mengukuh, US dollar adalah lower, dollar index, dan USD JPY sideways to lower. Sebab itu waktu ini dahulu saya masih katakan dia fixed dynamic sehinggalah ini berlaku. Waktu ini ingat tak? Saya dok kata dia fixed dynamic. Sebab ini tengah berlaku. The moment dia break ni, saya tukar saya punya opinion kepada dollar kepada index dynamic. USD JPY ni kunci dia USD JPY.
kunci dia adalah USD/JPY. Boleh? Okey. Mustahil untuk saya habiskan sebab terlalu banyak. Kita akan ulang lagi secara asasnya pada malam ni. Kita akan lihat kepada kesemua dinamik ni pada malam nanti, dan kita akan lihat kepada wave theory pada malam nanti. Ada banyak ni. Saya nak habiskan dia, pengsan saya. Proses dinamik. Tapi basic dia benda tu tadi dah. Macam mana nak tahu pair mana? Tengok dekat chart. Tengok dekat chart itu je. Macam mana nak tahu pair mana? Tak tahu, tak ada cara. Cuma tengok dekat chart je lah. Tapi apa kita dapat adalah kita faham kalau US dollar kuat, Australia dollar tak dapat kuat. Kalau yen kuat, indeks lemah. Jadi kita kalau indeks lemah, Australia dollar lemah. Boleh? Kita nak kata kuat lemah, kita kena tengok dekat chart. Ambil yang dekat chart, kita letakkan dia sebagai satu analisa. Jadilah benda ni. Sama-sama. Cerita dia, saya ambil dari chart. Tengok chart dahulu. Barulah kita tengok apa cerita fundamental, kenapa itu berlaku. Kalau kita ambil fundamental dan cari dekat chart, itu habis. Anda akan buat benda pelik-pelik. Benda yang tengah naik, oh Fed ni nak, anda letak pendapat anda. Anda trade apa anda nampak. Faham? Masalahnya bila orang belajar fundamental, lepas tu dia ingat dia tahu. Habis. Ataupun seorang trader saham, saya sendiri buat benda tu. Seorang trader saham, dia masuk forex market, dia ingat forex macam trade saham. Habis. Dia tak dapat macam tu. Dia tak sama. Saham tu dia tak pergi kosong kecuali company tu pergi bust, pergi bankrupt. Tapi forex kita pakai leverage. Volatility tinggi. Saham anda hold lah 2-3 tahun pun tak apa sebab anda tak pakai leverage kebanyakan je lah. Kecuali margin kan. Kontrak account. Jadi fikirkan benda ni. So, first saya buat tadi, saya lihat kepada intermarket. Kaitkan sifat-sifat satu-satu currency. Lepas tu kita tengok sequence, adakah dia impulsif, bearish, impulsif dia dah habis ke tak, apa korektif dia, adakah dia sharp korektif, shallow korektif ataupun sideways, WXY itu semua. Dan kita satukan dia menggunakan wave theory untuk nak faham what is the current dynamic. Boleh? Okay. Invest dalam satu sistem, dagangkan sistem anda. Apa yang saya buat adalah saya lihat satu-satu segmen dalam market. Kaitan-kaitan semua. Boleh? Okey. Kita sambung pada malam nanti. InsyaAllah berjumpa lagi. Helmi punya webinar pada jam 8 dan saya pada jam 9 malam nanti. Terima kasih semua. Joe, Bat, Denny, Dungat, Husan, Rizwan, William. Terima kasih. Zuman. Nota ni saya akan letak dekat grup. Ambil kat sana. Alang. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay. Thanks. Fazilah. Thanks. Tuan. Thank you. Pep. Dekat Telegram group. Tengok kat Facebook saya. Ambil kat situ. Okay. Okay. Thank you. Apa nama grup tu? Confluence Technique ataupun CTFX. Bukan grup XM. Itu grup saya. Okey, ataupun PM saya dekat Facebook. Saya bagi link. PM saya dekat Facebook.